Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar. Sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdhalih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi kama la nihayata li kamalika wa adadi kamalih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi salatan analu bisirha hifdzal Qur'ani wal amali bih warzuqni minhu ilman munira wa sallim tasliman katsira birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillah wa subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim al azizil alim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Innal huda hudallah yahdi ya alim ya khabir ya mubin. Yahdi ihdina yahdi ihdina yahdi ihdina. Allahumma aftah alaina futuhal arifin faqqihna fid din wa alimna at-ta'wil wa at-tasbit. Rabbi yasir wa la tu'asir ya karim. Rabbi tammim bi khair. Rabbi zidni ilma. Allahumma inni istawda'tuka ma 'allamtani fardudhu ilayya inda hajati wa la tunsini ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Fa jazakumullahu khairan jazaa pada seluruh para hadirin hadirat muslimin muslimat. Kita sambung lagi perbahasan kita perihal zikir dan doa. Bab pada menyatakan zikir yang utama, yang paling afdal. Zikir yang utama, yang paling afdal. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumil amin. Menurut al-Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad rahimahullahu ta'ala, dalam kitabnya ini, kitab An-Nasaihu Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah, nasihat agama dan wasiat iman. Berkata para ulama rahimahullah, zikir yang utama ialah yang diucap oleh hati dan lisan serentak. Ini paling utama. Zikir yang diucap hati dan lisan serentak. Jika dibandingkan antara keduanya, maka berzikir dengan hati tentu lebih utama dari berzikir dengan lisan semata-mata. Ini dia. Yang paling utama lisan, hati dan lisan ni serentak. Artinya kita ucap tu hati kita hidup. Hati kita hidup. Namun begitu, kalau nak dibanding dua, hati lebih utama dari lisan. Ini dia. Kalau orang duduk diam aja, jangan marah dia. Agaknya zikirlah tu dengan hati dia. Sebagai penjelasan bahawa makna zikir dengan hati itu, hendaklah bentuk zikir yang disebut oleh lisan itu hadir di hati
dan turut disebutkan oleh hati juga. Ini dia. Bila kita sebut lisan tu, hati kita ikut. Hati kita ikut. Maknanya kita terkesan dengan apa. Macam orang bercakap dengan hati dia. Dia cakap dengan hati. Dia terang suatu perkara nak disampaikan, maksud dari hati dia. Tapi bila dia zikir, dia kosong. Dengan lisan tu, lisan saja. Tanpa hati. Itu satu pekerjaan yang sangat payah. Umpamanya jika orang yang berzikir itu menyebut di lidahnya, La ilaha illallah, kalimatut tauhid, atau dipanggil tahlil, kalimatut tahlil. Demikian pula turut disebut oleh hati. Disebut la ilaha illallah, hati pun la ilaha illallah. Maknanya kita fahamlah la ilaha illallah itu. Apa itu la ilaha illallah? Kalimatut tauhid, kalimah mengesahkan Allah. Atau disebut tahlil. Orang Melayu kita pergi kenduri arwah. Ada tahlil ni, nak bawa tahlil. Apa dia bawa tahlil? Dia baca la ilaha illallah. Dah kenduri tahlil lah tu. Tahlil lah tu. Sebut la ilaha illallah, yang bermaksud tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Di situ ada nafi dan isbat. Ada nafi dan isbat. Nafi, kata nafi, la ilaha, tiada Tuhan. Ilaha maksudnya ma'bud. Tuhan ni maksudnya yang disembah. Maksud Tuhan tu yang disembah. Yang ditundukkan diri, dipatuhi, ditunduk, dipatuh. Itu maksud ilah. Ilahun. La ilaha. Tiada Tuhan, tiada yang disembah. Di situ nafi. Nafi. Illallah, melainkan Allah. Isbat. Isbat. Isbat ni menetapkan, meneguhkan, menetapkan. La ilaha menafikan. Menafikan maknanya kita kata tiada Tuhan, tiada yang disembah. Illallah, melainkan Allah saja yang disembah. Kenapa kalimah tahlil atau kalimah tauhid mengesahkan Allah ini ada nafi dan isbat? Kalau kita ungkapkan bicara, dibuang nafi dan isbat. Ilahun Allah. Ilahun Allah. Yang disembah itu Allah. Yang disembah itu Allah. Perkataan itu difahami. Difahami. Yang disembah itu Allah. Tapi kenapa kalimah mengesahkan Allah ini yang diajar kepada kita mesti ada isbat dan nafi itu. Mesti disertakan begitu. Kerana bila disebut nafi, la ilaha, tiada Tuhan, tiada yang disembah, kita dah menafikan apa sahaja sembahan. Apa sahaja yang kita tunduk, apa sahaja yang kita memperhambakan diri. Dan menolak apa sahaja perkara yang boleh mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dah tutup habis. La ilaha, tiada Tuhan, tiada yang disembah. Illallah, melainkan Allah saja. Tetapi kalau kita sebut ilahun Allah, Tuhan itu Allah, yang disembah itu Allah, barangkali kita sembah juga yang lain. Barangkali kita sembah juga yang lain. Sebab tu dalam surah Al-Fatihah disebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu kami sembah dan kepadamu kami minta pertolongan. Iyyaka na'budu.
Kalau dibaca na'budu iyyaka. Dari sudut bahasa betul lah. Na'budu iyyaka. Kami sembah kepadamu. Dimulakan dengan fa'al. Kata fa'al, kata kerja. Na'budu. Kami sembah. Baru isim domer iyyaka kepadamu. Maka kita kata kami sembah kepadamu. Barangkali kami sembah juga yang lain. Barangkali. Kalau ayat tu betul. Tapi disebut iyyaka, kepadamu. Maknanya kita dah tutup yang lain. Kepadamu, iyyaka. Kita dah tutup lain. Segala ideologi, pemikiran yang bersalahan dengan Islam. Yang bersalahan dengan Allah Ta'ala. Kita dah tolak habis pahaman-pahaman yang lain. Mensyirikkan Allah. Pahaman-pahaman yang menolak hukum Allah. Pahaman-pahaman yang apa sahaja yang bertentangan dengan perintah Allah. Yang berkait juga dengan perkara yang larangan Allah yang mesti kita jauhi. Iyyaka na'budu. Akan dikau kami sembah. Maknanya bila sebut akan dikau, kepadamu Allah saja na'budu kami sembah. Begitu juga la ilaha illallah, tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Ini kita kena jelas, kena faham. Tauhidnya begitu. Sebab tu kalau kita pergi mana-mana, bawa anak, bawa cucu yang kecil, umur kecil. Nampak patung Buddha, patung Hindu, patung Yesus ke Kristian. Lalu anak kecil tak tahu, dia tanya, tu apa? Tu apa tu? Dia tanya, apa benda tu? Biasanya apa yang kita jawab kalau ditanya, apa tu? Tanya anak kecil ni, dia tanya berkait dengan apa yang dia nampak. Budak kecil ni dia memang nak tahu. Itu perangai kanak-kanak. Dia suka, dia nak cari tahu. Apa nak cari tahu? Maka apa biasa kita jawab? Kita jawab apa biasa? Kita kata tu Tuhan dia, Tuhan orang Buddha. Tuhan orang Buddha. Itu Tuhan orang Hindu, kita kata. Kita jawab macam tu. Tu Tuhan Hindu, bukan itu Tuhan Hindu. Bukan Tuhan kita orang Islam. Betul tak jawapan tu? Sedangkan kita ucap kalimat tahlil, tauhid tadi, la ilaha, tiada Tuhan. Tiada yang disembah. Kenapa kita nak memperakui ada Tuhan yang lain daripada Allah? Illallah, melainkan Allah saja Tuhan. Memang betul mereka menyembah itu. Mereka memang menyembah itu. Mereka memang menjadikan itu sebagai Tuhan. Tapi di sisi kita orang Islam, bolehkah kita menganggap ada Tuhan yang lain selain Allah? Apa yang patut kita jawab? Jawapan tu ya betul, sebab memang penganut lain dia anggap itu Tuhan. Kita tidak. Tapi apa jawapan yang sebaiknya kita jawab? Jawapan yang sebaiknya kita jawab sebagaimana Al-Quran mengajarkan kita. Dalam surah Al-Furqan ayat 55, wa ya'buduna min dunillahi ma la yanfa'uhum wa la yadurruhum wa kana al-kafiru ala rabbih zahira. Dan mereka yang mensyirikkan Allah, menyembah benda-benda lain dari Allah yang tidak memberi manfaat kepada mereka, yang menyembahnya dan tidak pula mendatangkan mudarat kepada mereka yang tidak menyembahnya. Dan orang kafir selalu menjadi pembantu bagi golongan yang kafir.
untuk menderhakai kepada Tuhannya. Quran aja wa ya'buduna min dunillah, dan mereka yang menyembah selain daripada Allah, maknanya menjadikan Tuhan selain daripada Allah, ma la yanfa'uhum wa la yadurruhum. Apa yang mereka sembah selain daripada Allah tidak memberi manfaat kepada mereka, tak beri mudarat kepada mereka. Dan jawapan yang sebaiknya kita beritahu anak-anak kecil, anak-anak kita atau cucu-cucu kita, kita jawab, itu patung. Jawab itulah. Itu patung. Tak boleh beri manfaat, tak boleh beri mudarat. Itu bukan Tuhan. La ilaha. Tuhan hanya illallah. Melainkan Allah saja Tuhan. Terangkan betul. Jadi kita dah tanam dalam pemikiran tauhid kepada anak-anak kecil. Kita dah tanam pemikiran kepada anak cucu cicit kita. Itu jawapannya. Jawab terang. Sebab apa? Di sisi orang Islam, Tuhan tu apa? Rabbil Alamin. Dan kita baca surah Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang mentadbir seluruh alam. Semua alam ni Allah yang punya. Allah saja Tuhan. Tuhan manusia. Sama ada orang Islam, orang tak beriman pun, kita orang Islam percaya Tuhan Allah saja. Firman-Nya dalam surah Al-Baqarah. Ayat berapa saya lupa. Ayat surah Al-Baqarah kalau tengok juzuk pertama, muka surat yang akhir. Qul atu'ajjunana fillahi wa rabbuna wa rabbukum. Walana a'maluna wa lakum a'malukum. Wa nahnu lahu mukhlisun. Katakanlah, apakah kamu berbantah-bantah kepada kami tentang Allah? Wa huwa rabbuna wa rabbukum. Padahal dia Allah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Ini prinsip orang Islam. Allah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Yang mentadbir, maha mengurus, maha menjaga. Semua. Islam, tak Islam, yang beriman, tak beriman. Tumbuh-tumbuhan, haiwan, semua di bawah kekuasaan Allah. Walana a'maluna walakum a'malukum. Dan bagi kami amal kami besok dibalas. Dan bagi kamu amal kamu besok dibalas. Dalam wa nahnu lahu mukhlisun, dalam keadaan kami mengikhlaskan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mesti kita tahu. Kepahaman kalimah la ilaha illallah yang kita ucap ini adalah dipanggil afdalul zikr. Zikir yang paling afdal. Bila kita ucap la ilaha illallah, demikian pula turut disebut oleh hati. Boleh juga diertikan zikir dengan hati itu, bahawa makna zikir yang disebut oleh lisan itu dihadirkan di dalam hati. Umpamanya jika seseorang berzikir dengan lisannya la ilaha illallah, maka makna ayat tersebut yang mengertikan ketuhanan yang Maha Esa itu dihadirkan di hatinya. Wallahu a'lam. Berkata Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Imam Al-Ghazali disebut dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kitab terkenal beliau. Kata apa? Zikir itu terbagi kepada 4 kategori. Zikir ada 4. Pertama, zikir dengan lisan sahaja. Zikir dengan lisan saja. Sama ada berlagu, tak berlagu, kita zikir. Tapi lisan saja. Hati kosong.
Yang kedua, zikir dengan hati berserta lisan secara paksa. Lisan dan hati, tapi kita paksa. Biasa zikir macam ni dia tak boleh bercepat-cepat, bergopoh-gopoh, tak boleh. Sebab kita nak paksa hati kita sekali. Kalau gopoh, hati tertinggal. La ilaha illallah nak dapat. La ilaha illallah kita nak dapat. Jadi perlahan-lahan. Relax. Yang ketiga, zikir dengan hati yang dibantu dengan lisan tanpa paksa. Kita zikir dengan hati tapi tak paksa dengan lisan. Lisan pun terucap sekali. Kita zikir, lisan terucap. Kita zikir ingat hati, lisan terucap. Tadi kita zikir ni, nak zikir hati ni kita paksa lisan kita. Kita sebut secara kita melatih. Sampai satu peringkat, apa yang hati kita nak, lisan kita terungkap. Biasanya apa? Yang hati kita nak, lisan kita terungkap. Biasanya kalimah syukur. Awak syukur, alhamdulillah. Biasa kita sebut syukur. Syukur ni mudah. Mudah kita nak ucap. Bila dapat satu kesenangan, kebaikan, orang puji kita, alhamdulillah. Kan senang. Alhamdulillah. Biasa terbitan syukur ni dari hati. Dia tanpa paksa. Ataupun orang yang melazimi dengan amal zikir dia. Memulakan dengan bismillah, tutup dengan alhamdulillah. Mula dengan bismillah, tutup dengan alhamdulillah. Maknanya dalam di antara keduanya, mula dengan bismillah, tutup dengan alhamdulillah, di tengah-tengahnya barakah, keberkatan. Maka kalau kita biasa dengan bismillah, mula dengan bismillah, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Lama-lama ungkapan tu jadi biasa kepada kita. Biasa benda yang biasa kita ucap sikit-sikit, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Maknanya perkara tu memang dari hati kita. Ini dia. Ataupun terbuat salah, silap, astagfirullah, tiba-tiba cakap, ya Allah, astagfirullah. Itu dari hati kita. Benda yang kita tak paksa, timbul. Sebab tu kalau apa-apa kita kena biasakan dengan zikir-zikir. Bukan kerja mencarut aja. Orang yang perangai mencarut, ada keluar mencarut juga. Hati dia memang nak mencarut. Berkumpul besok ke akhirat, berapa banyak dia mencarut. Sikit-sikit dia suka mencarut, cakap mencarut. Akhirnya carut tu jadi benda yang dia lazimi. Bukan dengan zikir. Ni kadang orang al-maklum lah. Kereta dia letak stiker macam-macam stiker. Marlboro contoh stiker. Dunhill ke apa ke belakang. Orang nak accident, Marlboro dia baca. Tu contohlah. Tapi kalau letak apa tu, Allah Maha Besar, kan kita tulis. Sekarang orang kafir pun boleh baca tu. Boleh Melayu tu. Allah Maha Besar. Kadang orang kan suka letak bendera Arab Saudi, la ilaha illallah, bawah pedang. Nanti kan dari sudut dakwahnya tu nampak pedang ganas ke kan. Tapi kita tulis bahasa Melayu tu senang faham. Allah Maha mengetahui. Tiada Tuhan melainkan Allah. Orang nak tahu, tiada Tuhan yang melainkan Allah. Hari-hari dia sebut masuk Islam. Senang faham. Dalam mazhab kita Syafi'i, kalau kita letak la ilaha illallah, Allahu Akbar, takut dia abuk sebagainya, tu sebenarnya makruh hukum. Ada boleh jadi haram kalau kita menghinalah kalimah-kalimah Allah itu. Lebih baik letak umi lagi bagus untuk orang baca. Sebab tu kadang ada tulis-tulis ni sebenarnya
Susah nak jaga ukiran tulisan-tulisan itu. Sama juga pada hari ini, berkait dengan dakwah kita lah. Mesej dakwah kita mesti sampai. Sama orang Islam ni, apatah lagi yang bukan Islam. Nabi SAW nak berdakwah menyampaikan apa? Quran. Nabi sampaikan Quran. Tapi Quran itu mesti disampaikan mesejnya. Mesejnya. Bukan bagi Quran pada orang kafir, mushaf. Dalam hukum, di mana hukum ulama kita menghukumkan memberi hadiah kepada orang kafir, hukumnya haram lah, dosa. Tak boleh. Quran ni kita tak boleh bagi orang kafir, tak boleh. Nak hadiah walaupun nak dakwah, tak boleh. Yang diizinkan bagi yang terjemahan. Kita bagi yang terjemahan, tak apa. Ataupun kalau Quran yang ada banyak terjemahan tu pun boleh. Dengan syarat orang yang kita bagi itu tak memberi mudarat kepada Quran walau terjemahan. Sebab dia tetap ada ayat-ayat Quran. Kalau terjemahan sepenuhnya tetap berkait dengan hukum-hukum syarak, hukum-hukum agama. Maka kalau kita beri itu bukan orang yang memang nak merosakkan Quran. Nak merosakkan walau terjemahan, dia memang nak rosak, dia benci, dia dapat dia nak bakar, kita makin bagi. Patut saddu zari'ah, kita mencegah kemungkaran tu. Maknanya kita tak boleh suka-suka. Ini kena jaga. Sebab tu Allah sebut inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafizun. Dalam surah Al-Hijr. Kami yang menurunkan az-zikr, peringatan. Semua kami menurunkan az-zikr, peringatan. Dan semua kami yang maha memelihara peringatan itu, Al-Quran. Disebut az-zikr. Az-zikr ni Quran lah yang dimaksud Quran. Az-zikr ni dia sudut bahasa peringatan, amaran, ancaman. Maknanya pengajaran Al-Quran, ilmu Al-Quran, kepahaman Al-Quran, isi Al-Quran, mesej Al-Quran. Ini yang Allah jaga, Allah pelihara Quran dan isinya menjadi peringatan yang mesti kita sampaikan kepada seluruh masyarakat yang Islam dan bukan Islam. Dakwah kita yang mudahlah, kita bagi mesej-mesej, keterangan-keterangan, bentuk pamphlet sebagainya. Itu lebih baik dari sudut dakwah. Kalau kita bagi yang sebuku macam tu Quran, dia lain. Kita bagi yang bentuk mesej. Kita ni baca terjemahan pun kita tak faham orang Islam. Lagilah kita nak bagi orang kafir dia baca terjemahan ini. Cukup kita memberi apa yang mudah mereka faham. Bentuk pamphlet, bentuk risalah ataupun hari ini dengan medsos dan sebagainya. Ini dakwah-dakwah yang boleh kita beri. Yang keempat, menguasai zikir di dalam hati dan menumpukannya. Ini memang orang yang kita katakan wali Allah lah. Wali Allah. Kekasih Allah. Yang Allah ada dalam hati dia. Maknanya dia tak hilang Allah. Ini tahap ini perlu kepada latihan pada hari inilah. Perlu orang yang optimis, yang istiqamah, yang betul-betul beramal, yang betul-betul tadabbur. Ini orang-orang yang macam ni. Ini tahap yang tinggilah. Maknanya ada 4. Pertama, zikir dengan lisan saja. Yang kedua, zikir dengan hati berserta lisan, tetapi pekerjaan ini secara paksa. Kita zikir paksa hati. Yang ketiga, zikir dengan hati yang dibantu dengan lisan tanpa paksa. Kita tak paksa. Memang benda tu berjalan. Itu biasa orang yang dia melatih diri dia. Dia memang suka menyebut-nyebut itu. Kadang dia sakit, dia sebut Allah, aku sakit. Ya Allah, Allahu Akbar. Ya Allah, sembuhkan aku. Dia
ucapan-ucapan yang macam tu. Kalau dia membiasakan, maka benda tu datang sendiri. Yang keempat, menguasai zikir di dalam hati dan menumpukannya. Ini memang dah sampai tahap dia. Ini semua dengan rahmat Allah. Kemudian Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, Al-Imam Al-Ghazali memberikan penguraiannya dengan berkata, yang pertama, sedikit faedahnya dan lemah kesannya sebab lisan saja. Iaitu apabila lisan berzikir sedangkan hati lalai, demikianlah komentarnya, kata Imam Al-Ghazali. Memang benar, kata Syekh Abdullah bin Alawi Al-Haddad, memang benar bahawa berzikir dengan lisan sedang hati itu lalai kurang faedahnya dan manfaatnya. Akan tetapi lebih baiklah daripada tiada berzikir sama sekali. Memang kurang faedah, kurang manfaat. Tapi lebih baik. Setengah orang bertanya kepada para arif, kami berzikir kepada Allah, tetapi hati kami tidak hadir. Orang tanya arif billah, zikir kepada Allah, tapi hati tak hadir, kosong. Ini kebanyakan masyarakat awam. Rata-rata ni. Dia solat lah. Dia zikir, dia wirid, dia rajin baca Quran. Ini kebanyakan, ramai begitu. Yang paling ramai jumlahnya. Orang tanya Al-Arif Billah, wali Allah, orang tanya, macam mana? Jawabnya, bersyukurlah kepada Allah yang telah menjadikan salah satu anggota kamu berzikir kepada Allah, maksudnya lisan. Namun tetap bersyukur. Kalau kita zikir ni hati tak langsung tak ada, itu pun dah bersyukur dah. Sebab apa? Allah jadikan anggota kita, ada anggota kita tu bercakap. Salah satu anggota yang bercakap tu apa? Tak lain dan tidak bukan adalah lisan kita. Adalah lisan kita. Mengungkapkan zikir, mengungkapkan kata-kata mengingati Allah. Walaupun dalam keadaan kita bercakap mengingati Allah, hati kita kosong, tak ada apa-apa. Itu sudah dikira bersyukur. Sayugialah hendaknya apabila berzikir dengan lisan itu, dihadirkan sekali hati untuk berzikir sama, supaya hati turut berzikir bersama-sama lisan sekaligus. Barangkali mula-mulanya secara paksa dahulu, sehingga apabila terus dilazimkan selalu, maka kelak hati akan merasa kelazatan berzikir itu, sehingga terpancarlah cahaya menyinarinya. Sesudah itu hati akan hadir dengan sendirinya, tanpa paksa atau bantuan lagi. Ada kalanya hati akan terus meningkat kepada keadaan tidak sabar untuk berzikir dan tidak lagi lengah atau lalai daripadanya. Kalau kita biasa-biasakan, kita latih walau mula-mula secara paksa, lama-lama kelamaan menjadi kelaziman. Orang yang dia dah biasa, kita ni bila berzikir, kita kena, apa maknanya, kita kena cuba melazimi. Sebab tu kita tak pelik ulama'-ulama' dahulu, mereka menetapkan jumlah berapa kali bilangan. Dia zikir tu dia tetap. Istighfar 100 kali contoh. La ilaha illallah 100 kali. Selawat 100 kali. Itu benda simple. Simple tapi nampak payah ni.
Nampak banyak. Tapi kalau dah hari-hari, sikit aja. Dah hari-hari sikit aja. Kadang anak-anak kecil, apa yang boleh kita hadiah anak-anak kecil? Tasbih lah. Anak-anak budak-budak ni, kita hadiah tasbih. Jangan pelik. Supaya mereka biasa dengan itu. Kalau kata tasbih ni mana Nabi, zaman Nabi pakai tasbih. Yang ada tekan-tekan lah. Tak ada. Tetapi itu jalan cara kita nak melazimi sesuatu. Tengok biji tasbih nak berzikir. Maknanya tengok sesuatu itu wasilah. Tengok sesuatu yang kita ingat kepada Allah. Pada biji tasbih aja. Kita tengok. Kita ingat nak zikir. Kita pegang nak zikir. Lagi anak-anak kecil dah dilatih. Dengan zikir. Banyakkan zikir. Sebab zikir ni, sebagaimana yang lepas saya sebut, dalam riwayat Imam Malik, At-Tirmizi, Ibnu Majah, Abi Syaibah dalam kitab Musannifnya, dan juga At-Tabrani, Nabi bersabda, "Ma'amila ibnu Adam amalan anjalahu min azabillahi min zikrillah." Tiada suatu amalan yang dikerjakan oleh anak Adam yang boleh menyelamatkannya dari azab Allah selain dari berzikir kepada Allah. Zikir itu alat penyelamat kita. Bahkan disebut kepada kita kelebihan zikir. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, Nabi SAW bersabda, "Wa ma min syai'in anja min azabillah min zikrillah." Tidak ada dari sesuatu apapun yang menyelamatkan diri daripada azab Allah berbanding zikir kepada Allah. Lalu mereka bertanya Nabi, yakni para sahabat, "Walal jihadu fi sabilillah?" Dan jihad juga, dan jihad, bukanlah jihad pada jalan Allah ke yang boleh menyelamatkan diri dari azab Allah? Nabi bersabda, "Walau an yadriba bisayfihi hatta yanqati'a." Walaupun dia memukul dengan pedangnya sehingga memotong. Walaupun dengan pedang dia pukul, dia buat berjihad pada jalan Allah. Walaupun itu, disebut dalam satu riwayat yang lain, "Wa min an talqau aduwakum fayadribu a'naqakum fatadribu a'naqau qalu bala qala zikrullah." Dan lebih utama daripada kamu bertempur dengan musuh kamu, lalu mereka memenggal leher kamu dan kamu memenggal leher mereka. Berjihad. Bunuh seorang pahala, ada pahala. Berjihad, membunuh orang tu dapat pahala. Ada kelebihan dia. Para sahabat menjawab, "Tentu mahu," ujar baginda, "berzikir kepada Allah." Kelebihan zikir kepada Allah sangat besar pahalanya. Macam jihad, bahkan dengan ikhlas, boleh lebih dari jihad di medan perang. Ini kelebihan dia, yang sangat banyak. Namun bagaimana umat pada hari ini, amalan yang sangat mudah jalan kepada syurga, tetapi kebanyakan kita lalai dari perkara ini. InsyaAllah akan datang kita bicara berhubung dengan adab berzikir. Kita kenalah terus istiqamah dengan pengajian ilmu, termasuk kita belajar menuntut ilmu ni juga termasuk kita berzikir sebenarnya. Ingat Allah. Apa saja kebaikan, semua itu berkait dengan ingat Allah. Ada kita menumpukan kelas-kelas pengajian di tempat-tempat yang ada otoritinya. Seperti di masjid, di surau, di madrasah, di tempat-tempat ada otoriti.
Di pondok-pondok ke, di mana tempat yang baik. Elakkan dari belajar tempat yang mengarut, kita tak tahu. Lagi-lagi guru yang kita tak tahu keadaan dia. Kalau boleh ambil, kita belajar guru yang ada tauliah lah. Ada tauliah yang ada authority-nya. Jangan kita belajar tak mana-mana. Ke hutan ke. Kadang ke belajar ikut sana ikut sini, tak tahu mana guru. Belajar benda yang mengarut. Kadang-kadang kita terdedah dengan ajaran-ajaran sesat dan sebagainya. Ini berlaku. Punca kadang belajar kerana tengok, orang ni pelik. Itu kita suka ikut. Akhirnya kita pelik juga jadi. Ini kita kena jaga. Di daerah Muar juga ni ada keterdapatan. Masalah-masalah, ajaran-ajaran sesat sebagainya. Sebab tu penting hari ni ditegahkan tauliah. Guru-guru bertauliah sangat penting. Untuk kita bersungguh. Dalam pada masa yang sama, guru yang tak ada tauliah, dia kena usahalah mengambil tauliah. Walau dia hebat mana pun, dia kena itu. Kalau tak lulus, ambil lagi. Tak lulus, ambil lagi. Macam tu. Tak lulus, ambil lagi. Macam tu. Saya beritahu ada, ni cakap terus lah. Ada orang, dia ambil tauliah. Dia tak lulus, dia ambil lagi. Tak lulus, ambil lagi. Sampai 3-4 kali baru lulus. Kali keempat baru lulus. Nak buat macam mana itu? Ada prosedur dia lah. Ada cara dia, kita menghormati ketua agama kita. Itu penting, kita menghormati ketua agama kita. Dalam pada masa yang sama, kita tak nafi. Kadang ada ustaz-ustaz yang dia alim sebagainya. Dia tak ada peluang. Kadang dia orang luar kita ke sebagainya. Ataupun kalau di negeri-negeri lain ada ustaz-ustaz yang alim-alim. Kita bolehlah belajar dalam, kita ada ustaz yang terkenal, yang alim. Kita boleh belajar dalam YouTube, apa tak ada masalah. Cuma jangan cari yang mengarut-ngarut. Ngarut-ngarut ni kita risau pada zaman hari ni. Bukan sekadar nak cari yang popular ada nama. Tapi yang paling penting, ilmu yang disampaikan. Isi yang disampaikan tu yang kita dapat. Bukan sekadar gelak ketawa saja, bukan. Tapi ada isi yang boleh kita dapat, yang kita boleh isi jiwa kita. Ini sangat penting perkara-perkara sebegini rupa. Namun begitu, kita tak nafi ilmu Islam, mesej-mesej Islam banyak jalan, banyak cara. Dalam dunia teknologi hari ni, dunia alam maya, internet, orang guna hari ni dakwah dengan TikTok, dengan Facebook. Ini tak jadi masalah. Dengan WhatsApp tu, kadang ada orang sebar-sebar, kita pasti sumbernya betul. Kita nak share tak ada masalah lah. Itu sebaiknya. Tapi kena pastikan sumber. Jangan gopoh sangat. Dapat, bagus ni, terus sebar. Dapat, bagus ni, tanpa kita mengetahui sumber-sumber itu. Itu pun sangat penting. Sebab ilmu Islam ni dengan hujah, dia ada hujah. Dia ada fakta yang betul. Yang kita tak boleh, kita tak tahu maklumat-maklumat yang ini tepat ataupun tidak. Ini sangat penting. Jadi saya rasa cukup setakat itu. Minta maaf sekiranya salah dan silap, terkasar bahasa. Mohon maaf. Aku liqouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim min amzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afwa wal ghina. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa ghnina bi fadlika amman siwak. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil quluba qad ijtamat ala mahabbatik wal taqan ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nasrati syari'atika fawathiqillahumma rabitataha fawathiqillahumma rabitataha fawathiqillahumma rabitataha wa di muddaha wa hdi asbula awam la'aha bin urikal ladzi la yakhbu
واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيا بمعرفتك وابن الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Sekian wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita. Saya dah lama dah ada kitab. Memang dari dulu saya jual sini.